Yang menarik amal, semua amal yang kita lakukan. Ya. Lain doktor macam putus-putus sikit sebab merah, ada yang tak clear tadi. Stable. Assalamualaikum Kak Syida. Waalaikumsalam Ustaz. Kak Syida tengah buat link untuk Facebook sekejap ya. FB sekejap ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okay, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, kalau kita nak mulakan boleh sekarang Ustaz. Kak Syida dah masukkan ke Facebook dah. Kita pun dah sampai ke maksimum dah sekarang ni. Kak Facebook dah masukkan kan? Ya, insya-Allah tengah tengokkan sekejap ya. Tengah ada. Ya, dengan Ustaz. Okey, dia dah masuk kat Facebook dah. So Kak Syida nak share link Facebook pula ya. Sekejap. Ustaz boleh teruskan Ustaz ya? Dah masuk. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi'ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah. Kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini. Sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk kita memahami ayat-ayat yang terkandung di dalam Suratul Rahman, mana Suratul Rahman ini mengandungi ayat-ayat yang berkisahkan tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada semua makhluknya, khususnya kepada dua makhluk, iaitu kepada manusia dan kepada jin. Semoga daripada surah Ar-Rahman ini dapat
memperbaiki kehidupan kita, dapat memperbaiki amal soleh kita, daripada kita kurang bersyukur menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menjadi hamba yang makin dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas terima kasihnya kita kepada Allah yang tidak terhingga di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat dalam surah Rahman ini, nikmat Allah itu Allah tunjulkan, Allah paparkan melalui namanya dan sifatnya Ar-Rahman. Jadi dalam surah Ar-Rahman ini, nikmat yang Allah beritahu kepada kita, hanya Allah yang bagi nikmat itu. Nikmat itu tidaklah hanya dunia ini masih ada, tetapi nikmat yang akan dicari, yang akan direbut, yang dinanti-nantikan oleh orang beriman ini adalah nikmat apabila dunia ini Allah binasakan, dan nikmat yang kita kejar-kejar adalah nikmat apabila kita berada di satu alam yang kekal, alam yang di sana adanya nikmat syurga yang kita sebutkan sebagai alam akhirat. Jadi dalam surah Rahman, insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk kepada kandungan yang keempat. Maksudnya dalam surah Rahman kita dah sebut minggu lepas. Okey. Untuk mengikuti ataupun untuk memudahkan kita belajar, faham ayat demi ayat, maka kita kena asingkan kumpulan-kumpulan ayat ini kepada bahagian-bahagian yang tertentu. Siapa yang memiliki nota Suratul Rahman, di dalam nota tersebut kita telah pun membahagikan ayat-ayat, kumpulan ayat, potongan ayat, penggal ayat itu kepada bahagian-bahagiannya. Yang mana sebelum ini kita telah pun belajar potongan ayat pada kandungan yang pertama, kandungan kedua dan kandungan yang ketiga. Kalau tuan-tuan tengok nota ringkasan di depan skrin tuan-tuan dan puan tu, yang kotak warna merah tu, kita pagi ini akan memasuki tentang ayat-ayat yang berada pada kandungan yang keempat di dalam Suratul Rahman. Di dalam nota, di dalam nota Suratul Rahman, nota ada dua. Satu nota ringkasan yang saya paparkan di hadapan tuan-tuan dan perempuan, dan sekejap lagi saya akan paparkan juga nota yang berbentuk word. Yang nota tu dia ada surah Rahman, dia ada ayat Quran, dia ada terjemahan, dia ada tafsiran. Siapa yang ada nota itu, silalah buka untuk kita bincang tentang kandungan keempat pada muka surat nombor 24. Okey, pada nota muka surat nombor 24, kita akan memulakan pelajaran kita pada pagi ini untuk kita menghayati tentang nikmat Allah, iaitu pada kandungan yang keempat menceritakan tentang pembalasan segala amal yang kita lakukan di muka bumi. Jadi kita akan bincang dulu untuk kandungan yang keempat. Sebab itu dalam nota telah ada diasingkan ayat demi ayat, telah kita letakkan di bawah tajuk-tajuknya. Jadi sila rujuk nota muka surat nombor 24. Kalau kita tengok nota muka surat nombor 24, kandungan ayat 4 ini dia diwakili oleh ayat 31 sehingga ayat nombor 36. Okey, ayat 31 sehingga ayat 36. Okey, kita fokus terlebih dahulu kepada ayat 31 sehingga ayat nombor 36. Okey, ayat 31 dan ayat 36 ni Allah Ta'ala memberikan kita pengetahuan awal. Allah beritahu kita awal-awal. Ayat 31 dan 36, dia belum lagi masuk ayat yang Allah cerita macam mana kiamat tu akan terjadi. Belum lagi masuk ayat dia. Nanti kalau kita nanti kita akan masuk kepada ayat nombor 37, baru kita akan masuk cerita tentang macam mana kiamat tu nak jadi. Maksudnya begini, untuk fahamkan kumpulan ayat nombor 31 dengan 36 ni, okey, ayat yang mewakili dalam kandungan yang keempat. Okey, kalau tanya apa tu kandungan keempat, kita kena tengok dalam nota. Kandungan empat ni maknanya ayat-ayat yang berkisarkan tentang nikmat Allah nak bagi balasan dekat kita.
Selama ni kita bersusah payah, kita berhempas pulas, kita sabar dalam menghadapi dugaan hidup, kesulitan daripada kita muda naik sampai sekarang, tak lepas-lepas daripada masalah, banyak dugaan, banyak kewajipan yang tetap kita kena tunaikan kan. Jadi perkara yang penat lelah kita itu, usaha yang kita buat itu, Allah bagi tahu awal-awal kepada kita. Allah bagi gambaran awal, Allah bagi tahu maklumat awal tentang nanti amalan yang dilakukan di muka bumi ini, nanti engkau akan dapat nikmat, Allah akan beri balasan kepada kamu. Tapi ayat 31 dan 36 ni dia belum cerita tentang macam mana kiamat terjadi, belum lagi. Kiamat dia akan terjadi permulaannya pada ayat nombor 37. Tapi ayat 31, 36 ni dia ayat yang memberikan gambaran awal. Sebenarnya kalau kiamat dah jadi, nikmat lagi. Tetapi kenapa sebelum kiamat jadi pun dia dah jadi nikmat? Itu dipanggil nikmat Allah yang banyak. Jadi Allah bagi tahu kepada kita awal-awal tentang nikmat-nikmat akan dapat balasan ni sebab apa? Itu dipanggil nikmat Allah dia panggil nikmat apa tahu? Dia bagi nikmat, dia berada pada nikmat. Allah nak bagi kita nikmat peringatan, Allah nak bagi kita nikmat motivasi. Kadang-kadang kita tak perasan kan, kita beruntung dapat kawan-kawan yang ingatkan kita, betul tak? Sebab kita manusia yang lupa kan. Kita dah masuk hari Selasa baru teringat pasal nikmat. Hilang hari Selasa, naik Rabu Khamis, dah lupa dah nikmat Tuhan. Naik balik setiap minggu, sebab tu kelas ni kadang-kadang setiap minggu kita jumpa, dia akan recharge iman kita balik, betul tak? Kita jauh pada kelas, kadang-kadang kita lupa. Jumpa balik dalam kelas, baru kita ingat balik. Jadi kadang-kadang itulah nikmat kita tak perasan. Allah bagi kita nikmat dari sudut Allah. Motivasi kita dengan Allah cerita, nanti amal yang kamu lakukan itu, Allah akan berikan balasan. Jadi duduk pada kelompok ayat 31 sampai 36. Kita masuk dulu ayat nombor 31 sampai 36. Saya telah sebut pada minggu lepas, okey. Pada minggu lepas, kalau kita nak bahagikan ayat 31 sampai 36, ada 3 perkara di bawah tajuk Allah bagi tahu awal-awal tentang pembalasan di hari akhirat. Kalau kita tengok ayat nombor 31, okey, ayat 31, ayat dia datang dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum ni Allah bagi tahu bahawa kita manusia, kalau jin dan manusia, apa yang kamu buat, apa kamu cakap, apa saja tindakan yang kita buat semasa kita hidup, nanti akan dipersoalkan oleh Allah. Itu nikmat secara umum Allah sebut. Lepas tu kalau kita buka pula ayat 33, kita baca pula nanti sekejap lagi ayat nombor 36, Allah Ta'ala memperincikan tentang bagaimana Allah boleh bersoal jawab kepada semua. Kenapa manusia ni tak boleh lari daripada Allah hisab? Kenapa jin-jin ni mereka tak boleh nak melarikan diri daripada mereka akan mendapat pengadilan di hari akhirat nanti? Ayat 33 dan 34 itulah yang memperincikan. Kenapa? Ayat 33 kata, kalau kamu cuba lari wahai manusia dan jin, kamu takkan dapat lari punya, melainkan kamu kena ada satu kuasa untuk melarikan diri. Tapi sebenarnya tak dapat. Kemudian ada ayat 35 menguatkan lagi tentang kalau ada yang nak larikan diri nanti di hari akhirat, mereka akan dilontar dengan api dan mereka akan dituang dengan tembaga jika mereka melarikan diri. Jadi ayat kelompok, kita kena faham ya, kita tengah bincang ikut kelompok ayat, kumpulan-kumpulan ayat, supaya kita dapat merasai satu nikmat kepada satu nikmat. Sebab nikmat tu dia berulang. Ayat-ayat yang Allah sebut tentang nikmat-nikmat ni dia berulang. Sebab itu kita jumpa 31 kali penerangan tentang fabi ayyi ala. Saya kena berulang-ulang kali sebut perkara ini supaya dapat mengingatkan kita tentang bagaimana cara Allah Ta'ala nak suruh kita mensyukuri nikmatnya, maka Allah menggunakan kaedah mengulang. Seperti mana juga dalam kita belajar, kadang-kadang memang perlu mengulang. Yang belajar minggu lepas, kadang-kadang memang kena mengulang sebelum kita nak masuk pada tajuk yang baru. Kan? Melelahkan kita ni, jenis ingat belajar minggu lepas tu apa tak pernah keluar kan. Kita jenis macam kita ni,
yang dosanya banyak, nak masuk Al-Quran ni kadang-kadang hafal hari ni, lepas tu dah tak ingat dah. Jadi kan ini satu nikmat Allah bagi. Jadi kita menggunakan teknik Allah ingat Allah ulang-ulang perkataan Fabi'i alam tu, maka kita gunakan teknik dalam pembelajaran. Saya mengulang balik apa kita belajar pada minggu lepas. Kita cerita dulu pasal kandungan 31 sampai 36 ni supaya tuan-tuan tahu. Kita nak fokus nikmat berkenaan dengan apa. Okey. Jadi kita terus buka nota muka surat nombor 24, kita tengok ayat nombor 31. Okey, saya tunjukkan nota yang dalam bentuk Word. Kalau nota ringkasan tadi itu nota dalam bentuk isi penting. Okey, kita buka muka surat nombor 24. Okey, buka muka surat nombor 24 pada ayat nombor 31. Marilah bersama kita merasai, okey, minta kepada Allah supaya bawa ayat ni masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam minda kita, supaya kita makin kepada Allah, kita makin nak dekatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana nikmat-nikmat ni kita jumpa dah berulang kali dah. Jadi ayat 31 berita baik untuk kita juga sebenarnya. Okey, kita tengok ayat 31. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanafruhu lakum ayyuhath thaqalan. Okay. Sanafruhu lakum ayyuhath thaqalan. Okay. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, nanti, satu maknanya nanti. Allah kata, akan datang, kata Allah, itu sebab itu ada perkataan akan. Allah kata, kami akan. Sana furuhu ni, maksudnya kami akan menyelesaikan. Ataupun sana furuhu ni, maksudnya kami akan memberikan tumpuan. Kita kena faham. Ayat 31 ni, kalau kita nak terjemah sana furuhu tu dalam bahasa yang lebih mudah lagi, kami akan memberikan tumpuan kepada kamu berdua, wahai as-saqalan. As-saqalan merujuk kepada dua makhluk, iaitu manusia dan jin. Manusia dan jin. Maknanya ayat 31 ni, kalau kita terjemah dia mengikut kalimah by kalimah, kan, Allah Ta'ala mengatakan, kami nanti akan memberikan tumpuan untuk kamu, wahai as-saqalan, wahai jin dan manusia. Sedangkan kita belajar sebelum ini, semua makhluk Allah terlibat dengan Allah Ta'ala. Betul? Sebelum ni kita ingat tak kita pernah jumpa perkataan Al-Anam. Masih ingat lagi perkataan Al-Anam? Perkataan Al-Anam, kita pernah jumpa perkataan Al-Anam. Sebelum ni kita pernah jumpa perkataan Al-Anam. Kalau kita baca surah Rahman, dia cerita tentang semua makhluk. Tetapi apabila sampai ayat 31, Allah nak fokus. Ayat 31 ni Allah kata, nanti kami akan fokus. Kami akan beri tumpuan kepada kamu, wahai as-saqalan. As-saqalan siapa? Iaitu jin dan manusia. Okey. Kalau kita terjemah, as-saqalan ni sebenarnya kalau kita terjemah secara kalau kita ikut terjemah dia macam terjemah direct, as-saqalan ni dia macam, as-saqal ni dia berat. Dia as-saqalan ni dia punya perkataan asalnya pada perkataan sa, qaf dengan lam. Jadi perkataan sa, qaf, lam ni sebenarnya adalah yang diberati, benda yang berat. Jadi kalau ada dua makhluk, dia jadi bilangan dua. Itu dia panggil as-saqalan. Jadi as-saqalan ni, macam kita belajar tajwid kan. Siapa pernah belajar tajwid, pernah dengar tak? Orang kata, mak lazim kalimi musaqqal. Orang katakan. Kan? Musaqqal ni berat, yang berat. Jadi saqalan, qaf, lam ni sebenarnya adalah yang diberati. Jadi kalau kita terjemah dia secara direct, kalau kita terjemah tadi, Allah kata, kami nanti akan memberikan tumpuan kepada kamu, wahai dua makhluk yang diberikan, yang dibebankan, yang diberati. Itu maksud dia. Tapi
untuk menampakkan siapakah makhluk yang diberati, yang diberikan bebanan tu, maka terjemahan dalam ayat Quran terus menterjemahkan iaitu manusia dan juga jin. Kalau kita tengok, berkata As-Sa'di, jumpa tak buku surat 24, bawah ayat terjemahan tu, kita jumpa berkata As-Sa'di. As-Sa'di ni, dia adalah salah seorang ulama tafsir dengan As-Saqalan. As-Saqalan kenapa? Kerana kedua-duanya iaitu jin dan manusia itu mereka dibeban. Kita kalau baca terjemahan, kita tak nampak perkataan Saqalan ni sesuatu yang memberati. Sebab dalam terjemahan Quran memang terjemah jin manusia. Tapi kalau kita terjemah dia secara direct, yang difahamkan ayat itu, maka terjemahan dia terus terjemah kepada makna. Dua makhluk yang dibebani itu merujuk kepada manusia dan jin. Okay, kita semua adalah manusia yang diberikan bebanan. Bebanan apa? Bebanan dari sudut, ada benda kena buat, ada benda kena tinggalkan. Kita ada banyak tanggungjawab. Tanggungjawab ni berat tau. Berat. Kalau hanya orang yang sabar saja yang mampu untuk menanggung segala kewajipan dalam agama. Berat nak faham Quran ni, tanggungjawab faham Quran ni berat. Nak kena menadah, kena tengok, kena buka Quran, kena belajar. Berat, tapi itulah tanggungjawab yang kita perlu buat terhadap Al-Quranul Karim. Demi tanggungjawab tu berat ke tak berat, kita tanggunglah juga. Tetapi ayat nombor 31 ni, dia berita baik bagi kita. Bagi kita maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala nanti di hari akhirat, Allah Ta'ala akan fokus kepada jin dan manusia yang dulu mereka telah diberati dengan bebanan. Kenapa Allah nak fokus pada manusia dan jin? Kalau kita baca Sa'di kata Allah, kami akan perhatikan sepenuhnya. Maksudnya Allah akan fokus kepada dua makhluk ni. Untuk apa? Untuk diberikan perhitungan, untuk diberikan balasan segala amal perbuatan yang telah kamu lakukan di dunia. Nikmat tak tuan-tuan dan perempuan? Saya nak tanya, nikmat tak? Cuba tuan-tuan bayangkan ya. Kita bekerja, kita ambil contoh. Kalau kita bekerja, berniaga, betul tak? 14 kita berniaga, 14 kita bekerja. Tiba-tiba tak ada gaji. Kan? Kita rasa macam beratlah kan. Begitu juga apa amal yang kita buat kat muka bumi ni, kan berat tau. Nak bangun sembahyang, nanti kita nak puasa dah pula, kan, dengan tanggungjawab banyak benda yang berat. Tetapi berita gembira ayat 31 ni, nanti kamu yang masa dekat dunia dapat banyak tanggungjawab, diberatkan oleh Allah tanggungjawab. Nanti Allah akan fokus kepada kamu berdua. Maksudnya apa? Allah nak bagi balasan dekat kita. Nanti Allah akan hisap kita, Allah bagi balasan dekat kita. Sebab tu dekat dunia, jangan nak dapat puji manusia. Dekat dunia, jangan nak buat amal tu sebab nak nama. Buat dekat dunia, jangan cepat-cepat kita nak dapat balasan tu. Tak apalah kalau orang tak terima kasih pada kita, tak apa. Kita buat amal jariah tolong orang susah. Nama kita tak disebut, tak apa. Sebab nanti di hari akhirat ayat 31 nanti Allah akan bagi balasan dia. Allah fokus nanti pada kita. Itu ayat dia. Tapi siapa dekat dunia yang dah tak sabar-sabar nak dapat balasan buat kebaikan, dia dah dapat balasan orang puji, dia dah dapat balasan orang viral pasal dia dah dapat balasan nama dia dah sudah disebut-sebut, nanti di akhirat dia akan dapat apa? Inilah. Jadi berita gembira sebagai nikmat kepada kita. Apa yang kita penat lelah ketika mana kita di dunia ini dengan pelbagai ujian, Allah kata nanti Allah akan bagi tumpuan kepada kita. Saya harap tuan-tuan jelas tentang pengulangan yang saya nyatakan ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat 32 inilah Allah Ta'ala mengingatkan kita semua tentang apa?
Kamu nanti semua apa yang kamu buat itu nanti Allah akan ambil kira. Allah tak pernah lalai. Allah tak pernah tak nak bagi balasan kan. Sebab itu Allah suruh kita semua dalam bentuk persoalan. Ya Allah kata fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah kata maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Dustakan tu maksud dia kat mana lagi yang kamu kat mana lagi yang kamu tak percaya kata Allah. Tapi kita tak boleh tolak sebab tu ada perkataan dusta. Dusta kita hanya boleh mendustakan tapi kita tak boleh nak tolak. Kan? Nanti rupa-rupanya satu nikmat yang Allah suruh kita bersyukur kepada Allah, dapat nikmat apa? Segala nikmat, penat, lelah, jerih, payah kita dengan kesakitan, dengan ujian, dengan kewajipan, Allah Ta'ala berikan kita gembira awal-awal tentang nanti kau dapatlah balasan dia. Nanti kau akan dinilai oleh Allah. Okay? Allah akan bagi tumpuan. Lepas tu kalau nak merasai ayat yang Allah tak akan tinggalkan kita tu, ayat sana furugu lakum tu, sebab tu saya terjemahkan, para ulama menterjemahkan kami akan memberikan tumpuan. Supaya apa? Nak menunjukkan bahawa nak bagi ada penambahan pada perasaan penghayatan bahawa Allah Ta'ala dia takkan lupakan kita. Dia takkan lupakan segala penat kita. Kan? Jadi ayat ni berita gembira kepada kita dan berita gembira tu jadi satu nikmat kepada kita. Allah Ta'ala akan buat perhitungan. Allah Ta'ala akan tunjukkan apa kebaikan kita, macam mana nak balas dia di hari akhirat. Okey, secara tak langsung, hati-hati ya kepada orang yang cuba melarikan diri daripada manusia ketika hidup. Kalau dia buat salah, ayat ni dia bagi berita gembira juga tahu. Kalau kita dekat dunia manusia yang dianiayai, kita manusia yang orang selalu buat keburukan pada kita, walaupun mereka terlepas, walaupun mereka boleh lari dekat dunia kan, tak disabitkan di mahkamah ke kan, apa pun tak apa. Ayat 31 ni Allah kata nanti kami akan bagi tumpuan kepada kamu wahai manusia dan jin. Baik, kita dah habis ayat nombor 31 dan 32. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas kenapa ayat 31 itu dia menjadi nikmat. Okay, dia menjadi nikmat dan nampak dia punya kenikmatan di situ. Okay, kemudian kalau tuan baca pada tafsiran Dr. Wahbah tu sama seperti yang kita telah ulas tadi tu. Nampak tak Dr. Wahbah kata kenapa ayat 31 tu jadi nikmat? Allah kata Dr. Wahbah dalam tafsir Al-Munir, dia kata apa? Di antara bentuk nikmat Allah adalah Allah berlaku adil kepada makhluk dia dengan memberikan pahala kepada orang yang baik dan Allah menghukum orang-orang yang jahat. Sebab tu ayat ni walaupun dibacakan kepada orang yang bukan Islam sebagai satu kencaman, maksudnya bagi orang yang bukan Islam, kenapa jadi nikmat? Sedangkan ayat ni juga untuk orang yang bukan Islam, sebab Al-Quran untuk semua. Orang yang bukan Islam, orang yang kafir, ayat ni menjadi nikmat kepada mereka dari sudut apa tahu? Dari sudut Allah Ta'ala adil. Allah akan bicarakan. Semua orang akan diadili. Itu nikmat. Tapi bagi orang beriman, dia nampak pada kenikmatan, nikmat dapat dari sudut kebaikan lah. Kan? Macam kita kan, macam orang tak puas hati, maka kita nak rujuk siapa? Maka orang akan merujuk kepada hakim, bawa naik mahkamah supaya diadili. Tapi dekat dunia ada masa kita benar, kita jadi salah. Orang yang salah mungkin jadi benar. Banyak ketidakadilan berlaku. Tetapi di hari akhirat tidak. Jadi dia akan jadi nikmat pada dua sudut. Bagi orang kafir, mereka dapat nikmat Allah Ta'ala akan mengadili mereka. Mereka akan dibicarakan. Mereka akan melalui sesi penghisapan. Allah tak akan azab. Allah tidak akan azab kalau tak ada sesi, kalau tak buat salah. Jadi dia punya nikmat dari sudut dibicarakan, diadili. Jadi ayat 31 ni kita dah faham, okay, kenapa ayat 32 Allah suruh kita mensyukuri nikmat ini. Kita pergi kepada ayat 33. Okay, ayat 33, ayat yang menguatkan lagi
menambahkan lagi rasa nikmat 31 tu. Kan? Kalau 31 tadi kita dah faham. Okey, semua jinat manusia akan diadili. Betul tak? Tiba-tiba kalau orang tanya, kalau ada yang lari macam mana? Kalau ada yang melepaskan diri macam mana? Tak jumpa dia. Kan? Kita nak cari dia tak jumpa. Macam mana? Ayat 33 Allah sebut. Ayat 33 ni dia menambahkan nikmat lagi, dia bagi kita rasa bertambah lagi nikmat bahawa tak ada siapa yang boleh lari. Tak ada siapa yang boleh melarikan diri. Sebab tu kalau orang faham, dia baca surah Rahman kalau kita ada buat dosa dengan mana-mana manusia, kalau kita baca surah Rahman, kalau kita faham ayat ni jadi nikmat. Dia jadi nikmat dekat kita apa tahu? Ayat 33 ni seolah selama ni yang buka aib orang tu. Betul tak? Kitalah yang pergi cari salah orang tu, malu orang tu sebab kitalah cerita keburukan dia. Betul tak? Ataupun kita yang baca ayat ni jadi nikmat pada kita kalau kita ada berhutang dengan orang kan. Sama ada berhutang dari sudut maruah, berhutang dari sudut apa kan. Kita yang buat dosa ni, apabila kita baca ayat 33 ni, kita faham, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau mengingatkan aku bahawa aku tak akan boleh lari dari akhirat nanti ya Allah. Sebab 33 ni ayat yang menunjukkan bahawa kita boleh larikan diri. Kita buat ayat 33 ni, dia menjadi nikmat tau. Dia menjadi nikmat kepada dia bertambah-tambah lah ketika mandi di dunia. Dia nikmat bertambah lagi sedap tu jadi macam, ya Allah tak sabarnya lah untuk diberikan pengadilan. Tapi bagi orang yang melakukan kesalahan, satu nikmat bagi dia, Allah bagi ingatan, Allah bagi peringatan. Berubah kata Allah, cepat-cepat. Nanti kau akan diadili pada ayat 31. Jadi ayat 33 ni dia memberikan peringatan pada kita kalau kita ada buat dosa pada manusia, cepat-cepat selesaikan. Cepat-cepat selesaikan. Sebelum nanti dia adil akhirat. Sebab kita takkan boleh melarikan diri. Jadi kita baca ayat 33 ni, kita akan kata, terima kasih ya Allah kerana kau ingatkan aku selama ni aku ada hutang dengan orang, aku cuba elak tak nak bayar, tapi aku baca ayat ni, ya Allah aku memang kena bayar, aku usullah ya Allah untuk membayar dia. Ya Allah, dulu aku jatuhkan maruah si fulan bisi fulan, kesian dekat dia, sampaikan dia berhenti kerja kerana sebab aku kan. Kita baca ayat ni, dia nikmat pada kita apa? Jadi kita baca ayat dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat 33. Allah kata, ya ma'syaral jinni wal ins. Ya ma'syara ni dia macam bentuk panggilan, wahai sekalian. Siapa? Jin dan insi dan manusia. Allah dahulu sebut jin, lepas tu Allah sebutkan kemudian yang kedua adalah manusia. An tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Jadi Allah kata, wahai sekalian jin dan manusia, kalaulah kamu berdua ni dapat menembus keluar dari bumi. Okey? Allah kata, maknanya ayat ni ayat cabar. Allah mencabar. Allah mencabar. Kalau siapa-siapa nak lari daripada ayat 31 tadi, kata Allah, buatlah. Jadi Allah cabar dulu jin. Kemudian baru Allah cabar manusia. Jadi Allah kata, wahai sekalian jin, wahai sekalian manusia, kalau kau cuba nak larikan diri, kan, kau carilah ada tak jalan dekat langit-langit tu, ada tak jalan dekat bumi tu untuk kau larikan diri, kata Allah. Allah kata apa? Cubalah lari, cubalah tembuskan diri, kata Allah. Larikan diri, kata Allah. Lepas tu Allah kata, la tanfudhuna illa bisultan. Allah kata, kamu tak akan dapat menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan. Allah kata, kalau kau cuba lari macam mana, kau takkan mampu lari, kata Allah. Allah cabar, carilah jalan nak larikan diri, kata Allah. Kau takkan dapat melarikan diri, kata Allah, melainkan kau mempunyai satu kekuasaan. Jadi ayat ni, dekat mana jadi nikmat dia? Dekat mana jadi nikmat dia? Okay, kita dah faham ayat tadi, saya dah sebut dah. Okey, sekarang kita pergi kepada beberapa hikmah kehalusan ayat. Okey, kenapa Allah cabar? Kenapa Allah sebut dulu jin baru manusia? Pada ayat nombor 33 ni. Kenapa Allah cabar jin dulu baru Allah cabar manusia? Kenapa? Kalau kita belajar, kenapa Allah sebut jin ni wal insi?
Kata Datuk Wahbah Zuhaidi, dia Allah cabar manusia. So ayat ini menyebutkan jin terlebih dahulu, bangsa yang lebih kuat, yang lebih layak, yang lebih laju untuk tembus dan melintasi penjuru langit dan bumi. Kita nampak tak? Maksudnya kita nampak tak bagaimana bijaksananya Allah, dia sebut jin dulu baru manusia. Sebab berbanding jin dengan kita banyak kelemahan, betul tak? Jin ni dia boleh laju, dia boleh cepat. Kan? Nama pun jin berbeza dengan kita. Sebab tu Allah cabar dulu jin, baru Allah cabar manusia. Okey, nak menghayati lagi ayat nombor 33 ni, Ibnu Katsir dia kata apa? Ibnu Katsir ulas. Ibnu Katsir maknanya tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dia mengulas ayat 33 tu, dia kata kamu semua tak akan sanggup melarikan diri daripada dapat keputusan dan takdir Allah. Kan? Bahkan Allah melihat kamu. Kamu tak akan dapat melepaskan diri dari hukuman Allah di mana saja kamu berada. Okey. Inilah yang berlaku pada saat dikumpulkan manusia di padang mahsyar itu. Okey. Saya minta tolong suara tuan voice tolong unmute tolong mute tuan punya voice ni. Okey. Tuan-tuan perempuan, kita ulang sekali lagi, so ayat 33 ni dekat mana kita nampak nikmat? Kat mana kita dapat rasa nikmat dia? Jadi ayat 33 ni ayat yang menambahkan lagi kenikmatan pada ayat 31. Kalau ayat 31 tadi kita belajar, nikmat kita tak sabar-sabar untuk dapat balasan kan. Selama ni kan kita berpenat lelah kan, jerit perih kita buat amal kan. Sebab dulu ni memang penat. Banyak dengan ujian anak, ujian keluarga, ujian pasangan, macam-macam Allah uji kita. Kadang-kadang kita dah sampai kadang-kadang ada orang dah sampai dah dia dah tak boleh nak hidup lah. Sampai ada orang kata aku dah tak larat lah nak hidup. Sampai ada orang minta mati. Contoh kan. Itu salah lah. Lepas tu kita kena sabar. Tak apa. Sabar kita ni berbaloi. Jadi ayat 31 tadi, kalau kita baca surah Rahman, kita faham. Kita rasa macam tak sabarnya lah. Aku nak menantikan ayat 31 ni. Bila lah kita. Sebab ayat 31 ni adalah janji Allah. Allah kata nanti Allah akan tumpu pada kita. Kan? Jadi ayat 31 ni ayat yang menggembirakan kita, yang tunggu bila nak dapat balasan ni, bila nak dapat rizab ni kan, bila Allah nak balaskan. Tapi dekat dunia kena sabarlah. Sabar, jangan cerita ke orang buat kebaikan apa, jangan riak, jangan tunjuk ke orang, jangan nampak aku ni buat baik ni lah, aku buat baik ni lah. Jangan, tak apa. Walaupun kita tak kenal, walaupun kita tak dapat pangkat, tak apa. Kita nanti Allah janjikan sanafurulakum. Jadi ayat 31 tu menjadi nikmat. Lepas tu naik ayat 33 pula. Dia lagi tambah nikmat pada kita. Bahawa ayat 31 ni baca ayat yang lagi menguatkan. Rupa-rupanya Allah beritahu pada kita tak ada seorang pun yang terlepas, tak ada seorang pun boleh melarikan diri. Tapi kalau kita ambil sudut pandang lain, ayat 33 ni ayat yang menyedarkan kita juga. Kita kata terima kasihlah ya Allah, Engkau bagi aku kesedaran hari ni, yang selama ni aku ada buat dosa dengan manusia, kan, yang aku nanti akan jadi, Engkau nanti akan ambil pahala aku bagi kepada orang buat dosa itu, kan, Engkau akan hisap aku ya Allah, aku tak boleh lari ya Allah, walaupun selama ni ya Allah aku melarikan diri ya Allah, aku tak mengaku aku buat salah, aku melarikan diri pada orang, aku ambil harta orang, aku jatuhkan mana orang sebagainya kan. Ayat 33 ni jadi nikmat bagi kita untuk kita cepat-cepat kita berubah, baiki diri, taubatlah nasuha. Okey, tunaikanlah mana-mana kesalahan kita pada manusia, cepat-cepat kita minta maaf. Okey, cepat-cepat kita minta maaf dan sebagainya. Okey, faham tak ayat 33? Sebab tu ayat nombor 34, Allah mengulangkan lagi nikmat itu dengan Allah suruh kita bersyukur. Allah kata fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah kata maka nikmat Tuhan kamu berdua manakah yang hendak kamu dustakan. Kan nikmat tau. Allah sedarkan kita, betul tak? Allah bagi motivasi kepada kita untuk terus kita beramal. Okey, Allah sedarkan kita, ya Allah, satu nikmat yang kita rasa memang tak mampu kita nak cakapkan. Terima kasihlah ya Allah. Ya, kerana Kau telah sedarkan di mana apa yang patut kita buat dengan masa yang masih ada ni lagi. Jadi itu saya rasa makin kita belajar ayat Rahman ni, dia makin bawa kita kepada, kita kata kita tak mampu nak cakap dengan nilai macam mana nikmat Tuhan tu. Dapat nikmat Allah sedarkan kita pun, kita dah tahu jalannya lurus pun dah satu nikmat yang memang tak boleh kita nak bayar dia.
Tapi tak apa. Allah, kita belajar lagi. Nanti Allah akan sebut lagi nikmat. Baik, tuan-tuan dan puan, kita dah dapat beberapa ayat yang telah kita baca. Jadi kita pergi kepada ayat 35 pula dengan 36. So ayat nombor 35 dengan 36 ni, Allah Ta'ala nak suruh kita, soalannya macam, kalau tadi kita dah dapat 100% kan, kita rasa nikmat tu kan. Allah Ta'ala nak bagi deep lagi. Allah Ta'ala nak masukkan lagi perasaan nikmat tu biar sampai ke lubuk hati. Allah nak tanam betul-betul nikmat tu kepada kita dengan Allah ulang lagi sekali pada ayat nombor 35. Ulang tentang apa? Ulang tentang ayat 35 ni ayat yang menguatkan 33 tadi. Kalau 33 tadi Allah cabar kalau ada orang nak larikan diri kan. Kalau ada jin nak larikan diri, kalau ada manusia nak larikan diri, Allah akan cabar dia. Kan, ayat 31. Tapi ayat 35 ni ayat yang lagi ayat tu dia menunjukkan bahawa memang ayat 35 dia kata memang confirm. Memang tak boleh nafikan lagi lah. Kan, bahawa mereka mau tak larikan diri. Sebab apa? Kalau mereka larikan diri juga, Allah Ta'ala sediakan apa? Ayat 35. Yursalu alaikuma syuwadhum min narin. Ini satu. Wa nuhathun, ni yang kedua. Syuwadhum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Allah kata kamu ni, dia merujuk kepada jin dan manusia yang Allah cabar tadi pada ayat nombor 31. Kalau kamu cuba larikan diri juga daripada mana-mana ruang di langit dan di bumi, kata Allah, kamu akan dikenakan dengan syawadhum min narin. Okey, syawadhum min narin ni maksudnya adalah kobaran api yang berkobar-kobar. Para ulama tafsir kata kobaran api yang tanpa ada asap. Maksudnya kobaran api yang pure tadi, kalau adalah mana-mana jin yang cuba lari daripada hari akhirat, okey, kalau mereka cuba lari nanti dari akhirat, mereka akan dilontar dengan syawazum min narin, maksudnya kobaran api tanpa hasap yang panas, dan mereka akan kata Allah, wa nuhathun, mereka akan dituang, mereka akan mendapat tembaga yang panas. Sebab tu Allah kata falan tasiran. Oleh kerana itulah kamu tidak akan dapat menyelamatkan diri daripada kamu dikenakan dua azab tadi. Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ayat nombor 35 tadi. Beliau mengatakan apa pun pendapat yang ada, maksud dia begini. Kalau kita baca tafsir, ulama tadi adalah kobar Ustaz. Ustaz. Line tak elok. Kalau tak terputus kan? Tak dapat dengar suara Ustaz. Ustaz tak perasan rasanya gitu. Ustaz yang terputus ni kita rasa. Line Ustaz tu. Lain Ustaz lah. Tak perasan rasanya gitu. Putus ni kita rasa. Lain Ustaz. Sekejap sama sebalik. Lain Ustaz lah. Cuba Syida message Ustaz. Okey. Cuba Syida message Ustaz. Ya, kejap. Cuba insyaAllah. Takut Ustaz tak boleh masuk pada maksimum kan Syida?
Itulah, tak apalah. Sekejap ya. Dah 100 orang dah. Terima kasih Ana. Terima kasih ya. Dah WhatsApp Ustaz dah, tak boleh nak call Ustaz sebab saya pakai Nombor Ustaz. tak ada WhatsApp Ustaz tak balas lagi. Ustaz masuk ke, tapi ada 2 kekosongan tu. Itulah ada 2 lagi kan? Ada 2 lagi. Saya tak boleh on video. Kalau on video lagi lain tak elok. Tak boleh on kamera. Tak masuk belum? Tak belum masuk. Boleh 2 orang lagi masuk tu. Dah WhatsApp dia. Mesej dia. Okey, kejap call dia. Nombor satu lagi. Okey. Saya beritahu kat grup. Okey. Terima kasih. Jemaah semua, Ustaz punya line ada masalah. Tunggu sebentar ya. Ustaz tengah nak reconnect balik semula dengan kita lah, insyaAllah. Sebentar ya. Okey. Line Ustaz juga ada masalah sebenarnya. Semua line kot. Saya punya pun agak tak stable. InsyaAllah aku mudahkan nanti tu. Amin ya rabbal alamin. Macam itulah dugaannya. Nak dapat ilmu tu memang susah, bukan senang. Kalau senang takkan masuk ke, takkan meresap, takkan kita dapat benda tu. Bila dia susah sikit kita akan ingat, kita akan kekal di tempat yang kita, apa yang kita dapat buat ni kan. Jangan putus asa, teruskan. Ya insya-Allah Kak Azhar. Yang bantu sahabat-sahabat semua. Yalah. Kan nak cari ilmu. Ya. InsyaAllah kita tunggu ya. Encik Abdullah, bentar ya. Ustaz dah bagi tahu tadi. Dia dah betulkan line kejap. Semoga dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ada je ujian Allah bagi. Setiap kali kelas Ustaz Yusof tu macam-macam juga kan. Tapi kelas lain tu sebab dia punya tu tak ramai sangat kot partisipan dia kan.
Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya Ustaz lah. Dia dah betulkan connection sekejap katanya. Ujian betul. Topik yang bagus ni. Ayat 35 ni. Masya-Allah. Kenapa ya lain masalah ke? Saya rasa Ustaz punya ikut internet kot. Ada Oh. masalah. Okey, makasih. Bentar je Puan. Ya Allah. Baru separuh jalan. Baru suku je saya rasa dapatnya. Belum jauh lagi pergi. Oh, okay. Tak respon. Assalamualaikum Salam Ustaz. Saya kena offkan video. Kena ada kamera. Kami masih mesti menunggu Ustaz. Ustaz dah masuk. Oh. Okay.
Assalamualaikum semua. Baru ber-WhatsApp dengan Ustaz. So nampak gayanya kelas kita tak dapat diteruskan sebab ada masalah internet oleh pihak Ustaz. Jadinya kita InsyaAllah kita sambung pada pelajaran kita pada minggu hadapan jemaah semua ya. Sebab Ustaz kata InsyaAllah apa. Alhamdulillah berezeki daripada Allah, Allah bagi kita. Ilmu kita setakat ini je. Terima kasih semua atas kehadiran semua pagi Terima kasih ini. Puan Syida. Sama-sama kasih. Sudah. Ya. InsyaAllah Kita kita di rumah dia kan. Jangan putus kita tak asa. tahu. Saya mohon sahabat-sahabat yang putus asa ya. InsyaAllah kita jumpa minggu depan ya. Terima kasih semua. InsyaAllah Syida. Don't worry. Terima kasih Kak Syida. Kita merancang kan. Allah yang betul. tentukan. Masing-masing semua excited kan dengan keputusan Ustaz. Alhamdulillah. Tengah orang kata apa? Tengah seronok dengar. Ya betul. Ya Allah. Tak tahu. Tak apa Syida benda nak jadi. Ni semua perancangan Allah. Allah je tahu. Rahsia Ya. Allah kan. Ya Allah bagi Tak apa, kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. Okay Syida, bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan Syida. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Syida. Kita dah dapat rahmat duduk di majlis ilmu ni dengan malaikat semua. Okey, Allah. Hari ni rezeki hari ni tak apa. Ya. Salah satu daripada nikmat. Ya, okey, nikmatnya kan. Nikmat mana kita perlu syukuri kan. Ini dah rezeki Allah bagi dah ni. Tetap kena bersyukur juga. Mesti ada sesuatu Allah bagi. Alhamdulillah. Terima kasih semua Kak Pah. Terima kasih, jumpa lagi insyaAllah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ita. Kita endkan sesi pagi ni. So, InsyaAllah minggu depan Ustaz kena repeat balik lah tajuk ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya endkan sesi pagi ni ya.